Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan Adali dan Kuasa Masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini Allah izinkan perjumpaan kita, pertemuan kita. Allah izinkan kita berada di taman-taman syurga di dunia, iaitu majlis ilmu. Dapat kita memulakan kehidupan kita hari ini dengan hadir dalam majlis yang paling mulia. Kalau Allah tak pilih kita, kita mungkin berada di tempat-tempat lain yang tidak semestinya dianggap sebagai taman syurga. Mungkin kita berada di pasar raya, mungkin kita berada di taman-taman, mungkin kita berada di rumah-rumah orang lain dan sebagainya. Tapi sekarang ni Allah pilih kita. Itulah kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Kehidupan ni saya dah bacakan ayat yang mula-mula tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kita yang baik amalannya. Hidup ini tuan-tuan dan puan-puan memang diuji oleh Allah SWT. Saya sedang mengalami ujian juga. Tuan-tuan dan puan-puan pun ada ujian masing-masing. Cuma bentuk ujian tu berbeza-beza. Tapi kena diuji. Semua dalam dunia ni tempat ujian. Allah kata dalam Quran apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kamu semua akan diuji oleh Allah Ta'ala. Everybody will be tested. No exception. Tak kira kamu beriman ke, kamu tak beriman ke, kamu taat ke, kamu derhaka ke, kamu ikut perintah Allah ke, kamu langgar perintah Allah ke, atau kamu menentang hukum Allah ke, semua akan diuji oleh Allah Ta'ala. Macam-macam ujian yang ada dalam dunia ni. Diuji dengan ketakutan. Tambah orang Melayu banyak nak takutnya. Takut hantu lah, takut dikata orang lah, takut kempelsit lah. Dan kelaparan, ada ketikanya lapar. Kekurangan harta benda, diuji dengan kekurangan harta benda. Dan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Dan berbagai lagi lah, macam-macam ujiannya. Ada diuji dengan kesakitan, ada diuji dengan kemiskinan, ada diuji dengan kata nista orang, ada diuji dengan orang hasad dengki dengan dia, ada diujinya, paling kurang diuji dengan ketuaan. Tua apa kan? Itu diuji dengan ketuaan. Ada diuji dengan kelemahan, jalan dah lemah, otak dah lemah, fikiran dah lemah, hafalan dah lemah. Berbagai-bagai bentuk ujian. Semua manusia akan menghadapi ujian. Orang beriman pun diuji, orang kafir pun diuji. Diuji dengan bencana alam. Dia datangkan banjir. Bila banjir, semua kena uji. Dan sekarang ni, banjir di Kelantan dan Terengganu. Diuji tu. Orang beriman pun diuji, orang kafir pun diuji. Banjir tu dia bukan pilih. Dia bukan pilih orang beriman aja yang kena uji. Orang kafir diuji juga. Diuji dengan penyakit. Tak macam mau pergi hospital tu. Orang beriman saja yang sakit. Ada tak orang kafir sakit? Tuan-tuan dan puan, ada tak orang kafir yang sakit? Ada, ramai juga ya. Jadi semua orang akan diuji oleh Allah SWT. Jadi bila diuji oleh Allah Ta'ala, kita kena sabar. Allah berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, wa basyiris sabirin, kata Allah. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Allazina idza asabathum musibah, yaitu mereka apabila ditimpa dengan musibah, qalu itu bukan mati. Orang Melayu sebut qalu itu mati dulu. Qalu itu berkata mereka itu bila ditimpa apa-apa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kepunyaan Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Itu orang sabar. Di antara tandanya bila datang apa-apa musibah, dia sentiasa sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang penyakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang kemiskinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepala terantuk ke tiang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kaki tersepak akor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau dia betul-betul sabar, apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Allah selawat kepada Nabi lah. Dia selawat macam biasa juga kepada Nabi. Ya. Itulah mereka-mereka yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Nak kita nak selawat dari Allah? Tuan-tuan dan puan-puan, nak kita nak? Kalau tak, kita dah dulu selawat. Kalau kita tak selawat, macam mana Allah nak selawat kita? Kita selawat pada Nabi, bukan selawat pada Allah ya. Selawat pada Nabi. Allah balas balik berapa kali? Sekali kita selawat, Allah balas balik berapa kali? 10. Kalau nak banyak, banyaklah selawat.
Bila Allah selawat kepada Nabi, pahalanya untuk kita, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Tak, okey, tak nak. Jadi banyaklah selawat. Bila Allah selawat tu untuk kita, pahala dapat kita, tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Kalau dosa dah terhapus, tak ada dosa lagi, yang macam? Kemana perginya? Syurga lah. Bila ditimbang-timbang esok, tak ada dosa. Pahala aja. Dapat apa? Dapat syurga lah. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Tak ke? Tak nak. Buatlah selawat lah. Tengah menang-menang tu, takkan nunggu saya tadi. Selawat aja. Dan dapat rahmat lah tu. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dapat rahmat. Tak kata nak rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak kata nak rahmat Allah. Buat apa? Air boleh minum. Roti boleh mamam. Rahmat nak buat apa? Nak melayakkan masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Bukan dengan pahala ibadah. Bukan dengan pahala dengan subuh tadi. Bukan dengan pahala mengaji kejap ni. Saya pun bukan dengan pahala ngajar ni. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. Nak dapat rahmat Allah, kena sabar dulu. Bila sabar, Allah selawat. Bila selawat, Allah bagi selawat dan rahmat. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita dan Allah bagi rahmat. Dan Allah bagi hidayah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat hidayah dari Allah SWT. Jadi kita akan diuji. Macam-macam jenis ujian. Diuji dengan penyakit. Diuji dengan tua. Diuji dengan miskin. Diuji dengan kelaparan. Diuji dengan banjir. Diuji dengan diuji dengan bencana alam. Gempa bumi dan sebagainya. Cuma soalnya tuan-tuan dan puan-puan, semua manusia diuji. Beriman pun diuji, kafir pun diuji, taat pun diuji, derhaka pun diuji. Berjuang jalan Allah pun diuji, menentang perjuangan Allah pun diuji Allah juga. Cuma soalnya apakah kita mahu diuji oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kita taat dan tunduk kepada Allah Ta'ala, atau kita dalam keadaan derhaka kepada Allah diuji juga. Mana tak? Orang derhaka diuji juga. Orang taat pun diuji juga. Mana tak? Yang nak uji dalam ketaatan ke diuji dalam kederhakaan? Dalam ketaatan. Sebab itu kita kena taat kepada Allah Ta'ala. Bila Allah uji itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita dah taat, mayang rajin, puasa rajin, tutup aurat rajin, semua rajin, baca Quran rajin, selawat rajin, zikir rajin, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda dosa dia apa angkat tangan? Angkatlah. Atau ada orang tak dosa? Ini saya nak ngomong mana orang? Jadi angkat tangan sana. Ada tak? Jadi kalau tidak dosa dihapuskan, banyaklah kita sabar. Dan orang sabar itu pahalanya besar benar. Tak boleh dikira. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang sabar itu tak dapat nak dikira, tak dapat nak hitung berapa banyaknya. Dan orang sabar itu juga dijamin masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek, terus masuk syurga je. 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama, rasul-rasul. Tak ada. Ada rasul angkat tangan? Nama tak sih, nak rasul tu. Nama aja sahabat rasul tak boleh. Kita saya pun rasul juga. Nama saya sahabat. Saya nama Ibrahim, rasul ada nama Ibrahim. Ada tak rasul namanya Ibrahim? Tapi pakai tak Ibrahim yang ini? Tak ada. Yang nak pakai mesti nak rasul Ibrahim yang sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua Nabi-Nabi. Nabi-Nabi yang bukan rasul tapi Nabi-Nabi. 124,000 semuanya.
Yang ketiga, sahabat-sahabat Rasul. Seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Sahabat-sahabat Rasul. Ya? Mereka masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga, yang keempat, wali-wali. Ini wali belakang ni, ini orang. Kelompok orang wali. Ini, 1, 2, 3, 4. 6 wali. Ini ada berapa? 10 wali ni. Tapi wali itu tak pakai. Kenapa tak pakai? Wali ni wali apa? Wali nikah. Saya pun jadi wali dah 3 kali jadi wali. Tapi tak pakai juga. Ini wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Yang hanya Allah saja yang kenal. Allah saja yang tahu. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kita aja mengatakan dia itu wali. Itu di antara 10 perkara yang Allah rahsiakan. Termasuk wali-wali. Itu wali-wali Allah. Kita yang mengatakan dia itu wali. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Seperti apa lagi? Seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi dan sebagainya. Kita yang mengatakan dia itu wali. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kalau dia mengaku dia itu wali, itu bukan wali itu. Dia itu kuali tau. Kalau dia mengaku dia itu wali. Teman dia wali. Teman dia tahu kan bila depan datang satu orang dari kampung tu. Teman dia dah lantik jadi wali dah. Tampak kan? So orang-orang yang angkat tampak keluar. Dia bukan wali. Dia kuali. No. Itu wali. Masuk syurga tanpa hisab. Yang keenam. Orang yang sangat sabar. Masuk syurga tanpa hisab. Orang yang sangat sabar. Dia juga masuk syurga tanpa hisab. Dan yang 17 kali. Orang yang sangat miskin. Tapi redha dengan kemiskinannya. Dia redha dengan kemiskinannya. Ketujuh golongan. Kita yang mana? Yang mana ada harapan masuk syurga tanpa hisab? Rasul tak ada harapan. Ya? 6 aja. Rasul sekali. Lagi sekali. Yang pertama Rasul-Rasul. Yang kedua Nabi-Nabi. Yang ketiga para sahabat. Yang keempat wali-wali. Yang kelima sabar dah belum? Yang kelima orang yang sangat sabar. Yang keenam orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Orang yang 7 ni. 7 golongan ya. Mula-mula Rasul-Rasul. Nombor 1. Nombor 2 Nabi-Nabi. Nombor 3 para sahabat. Yang keempat siapa? Wali-wali. Yang kelima orang-orang yang mati syahid. Mati syahid. Tahu mati syahid? Mati dalam jalan Allah. Macam tuan-tuan dan puan-puan ni. Kalau ada yang kena stroke terus mati, syahid. Tapi tak? Tak ada orang tak ada angkat tangan pun. Tak nak kan? Tak mati syahid. Tak. Tak ada angkat tangan pun. Ada seorang angkat tangan dia. Iya ke ni? Orang mati syahid. Yang keenam tadi orang yang sangat sabar. Yang ketujuh orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Itu 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Baik. Untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Puasa dah ya. Zakat. Saya dah 4. Puasa belum? Puasa.
Tadi jumpa dia hilang balik. 154. 154. Ya. Betul kan? Tajuk baru begini. Betul. Muka saya 157. 157. Ini suatu fasal pada menyatakan barang yang bergantung ia dengan zakat. 154 udah lah tu. Ya? Udah ke belum? 154. Udah? Belum? Mana ulang balik boleh kan? Dia apa nama ni tentang solat itu. Tanbih. Ya, ni tanbih, tahzirun wa tarhib. Berarti 2 kali singgah sini. Bulan lepas kat sini je, sampai sini. Betul? Apa dia hari ni masuk ini? Ya. 15. Tapi muka surat dia lain, setiap dia lain. Inilah. Ini. 152 ya. Okey. Tanbihun ya. Ya, baik. Artinya apa itu tambihun? Bukan makan bihun. Apa itu tambihun? Peringatan ya. Peringatan. Tambihun ya. Allah bagi peringatan. Tahziru wa tarhib. Ya. Peringatan dan ancaman. Ayat yang pertama dibaca ditulis apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surah mana? Surah apa tu? Al-Maun ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ini ancaman dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Neraka wail lah untuk orang-orang yang sembahyang, yang mereka itu lalai dalam sembahyangnya. Tengah sembahyang nampak Neng Baizura, tengah sembahyang nampak Siti Nurhaliza, tengah sembahyang nampak Mustadi, bukan nampak. Maulid Muhammad je kan? Tapi nampak. Nampak Mustarjo, nampak Udo Umar, nampak Piramli tengah sembahyang. Itu bagi orang-orang pas saya lah. Orang di kanan ni tengah sembahyang nampak David Beckham. Kena? Tak kena? Tengah sembahyang nampak Muqtadar Dahari. Nampak? Kena? Tengah sembahyang nampak apa? Nampak tak okey? Boris Becker. Kan nampak tengah sembahyang nampak apa? Nampak Usain Bolt pelari pecut dan sebagainya. Itu lalai dalam sembahyang. Nanti akan dimasukkan dalam wail. Wail itu satu lembah, bukan neraka, bukan nama neraka tu. Dia itu satu lembah dalam neraka Jahannam. Nerakanya Jahannam. Sebab betul Jahannam, jangan Jahannam, betul. Jahannam. Dia satu lembah dalam neraka Jahannam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun. Itu namanya wail. Untuk siapa? Untuk orang yang sembahyang tapi lalai di dalamnya. Ada lagi yang untuk ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada tak? Wail lah, neraka wail lah bagi mereka-mereka yang suka mengumpat dan mengumpul dengan harta-harta. Lagi ada. Wailul lil mutaffifina allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang dalam perniagaan menipu timbang dan menipu sukatan. Akan masuk dalam wail. Itu satu lembah. Lembah tu betul lembah. Lembah tu artinya apa? Tanah rendah ke tanah tinggi tu? Tanah rendah. Dalam neraka Jahannam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun perjalanan penerbangan ya. Maka bermula kebinasaan. Binasa lah tu. Dan siksa neraka bagi sekalian yang sembahyang.
Bermula mereka itu iaitu yang lalai mereka itu dalam sembahyang. Mulut nyebut nama Allah. Nyebut Nabi Muhammad tapi tak ingatkan Allah. Tak ingatkan Nabi Muhammad. Teringat yang lain. Teringatkan bulan tempoyak. Teringatkan cendol. Teringatkan peta dan sebagainya. Itu dapat wal. Itu amaran dari Allah Ta'ala tu. Ya. Hendakkan khusyuk dalam sembahyang ada 6 cara. 6 perkara. Yang pertama mesti ada at-ta'zim. Mesti membesarkan Allah Ta'ala. Bila sebut Allahu Akbar. Siapa yang besar? Siapa yang besar? Allah. Itu at-ta'zim. Yang kedua mesti ada al-haibah. Merasakan Allah itu hebat. Merasakan Allah itu hebat. Yang hebat siapa? Hanya Allah saja. Orang sembahyang hebat tak? Dia sendiri hebat tak? Jangan rasakan diri dia hebat. Aku yang hebat. Orang yang lain tu apa tak guna. Tu imam tak nak datang. Aku aja datang. Jangan. Yang hebat hanya Allah Ta'ala saja. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya at-tafahum. At-tafahum. Apa dia at-tafahum? Dia faham apa yang dibaca. Ada tak doa dalam sembahyang? Dia faham doa tu. Ada tak doa dalam sembahyang? Bila berdoa dalam sembahyang? Ketika duduk antara dua sujud ada tak doa? Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa doa tu? 8. Yang pertama, Rabbighfirli, ampunkanlah dosa-dosaku. Warhamni, kasihanilah aku atau berilah rahmat kepada aku. Yang kedua. Lagi yang ketiga, Rabbighfirli warhamni. Yang kedua, wajburni, cukupkanlah apa yang tak cukup bagi aku. Tak cukup pahala bagi cukup pahala, cukup iman bagi cukup iman tu. Itu wajburni. Warfa'ni, angkatlah aku. Angkat ke mana? Atas pokoknya. Angkat ke mana? Darjat itu tu. Jadikanlah aku orang yang muflihun. Jadikanlah aku ni orang yang al-faizun. Jadikanlah aku ni orang yang al-muqarrabin dan sebagainya. Itu pangkat-pangkat di akhirat. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, warfa'ni warzuqni. Berilah rezeki kepada aku. Rezeki itu bukan mamam aja. Dapat ilmu rezeki dah. Boleh mengaji kejap ni rezeki dah. Rezeki tu. Ya, warzuqni. Wahdini, berilah hidayah kepada aku. Bagi aku petunjuk. Kalau Allah bagi petunjuk tu yang baik-baik belaka. Ya, petunjuk ni ada 3 jenis. Yang pertama datang dari Allah, itu yang baik-baik belaka. Yang kedua datang dari malaikat, baik-baik juga. Yang ketiga datang dari syaitan. Itu tak baik ya. Ada tak hidayah datang dari syaitan? Puan-puan, ada tak hidayahnya datang dari syaitan, petunjuk dari syaitan ada tak? Ada. Yang mencipta lagu-lagu yang melalaikan tu, lagu-lagu yang yang menentang hukum Allah tu, itu syaitan bagi hidayah pada dia, bagi petunjuk pada dia. Ada tak lagu-lagu yang menyeru kita supaya jangan taat kepada Allah? Ada tak? Supaya kita bermaksiat? Ada tak? Mari kita hisap dadah. Ada tak? Mari kita benari. Ada tak? Itu dari syaitan tu. Itu hidayah juga. Karena Allah kata dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan diberi petunjuk kepada mereka tentang kemaksiatan. Fujur tu maksiat, kejahatan. Wa taqwaha, dan ke arah ketakwaan. Takwa tu baik tu. Itu wahdini. Kita hendak wahdini dari Allah, minta dari Allah yang baik-baik aja. Orang kafir dia dapat petunjuk terus masuk Islam. Itu baik atau baik tak? Dari mana datang tu? Dari Allah lah. Orang dulu tak nak sembahyang, itu dia dapat petunjuk, dia pun terus sembahyang. Dari siapa datang tu? Dari Allah ataupun dari malaikat. Dari malaikat ataupun dari Allah. Yang baik-baik itu dari Allah dan juga dari malaikat. Tapi dia mencipta lagu-lagu supaya apa? Supaya derhaka kepada Allah. Datang dari mana tu? Dari setan lah. Kalau tidak ada yang punya. Bagaimana? Mari kita jalan bersama. Siapa yang cerita tu? Setan lah. Kemana saja saya menurut.
asalkan jangan main gila. Keng. Tak pernah nengok lagi tu. Tahun 50-an je lagu tu. Ingat saya sampai sekarang lagi. Siapa menciptanya? Setan lah. Itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita minta hidayah yang baik-baik aja dari Allah ya. Yang baik-baik aja. Supaya kita bertambah baik, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Wahdini wa'afini, sejahterakanlah aku. Apa itu sejahtera? Selamatkan aku. Nak selamat dunia dan akhirat. Wa'afini wa'afu anni, dan maafkanlah aku. Nampak tu? 8 jenis doa. Tadi semain subuh tadi, patutnya 8 jenis doa tu kita kena berdoa betul-betul dalam hati sekali. Bukan sebut aja. Ini dah tumanina pun tak ada. Dia dah orang sembahyang tak ada tumanina. Duduk tahu Allahu Akbar, sujud oleh Allahu Akbar. Ada tak? Apa benda minta kan? Padahal patutnya 8 permohonan. Itu yang dapat wail kan? Wailul lil musallin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Itu at-tafahum. Ingat tadi. Yang pertama at-ta'zim, membesarkan Allah. Yang kedua apa tadi? Al-haibah, merasakan Allah itu hebat. Yang ketiga at-tafahum, faham apa yang dibaca. Yang keempat al-haya'u, malu. Malu dengan Allah, bukan malu nak jadi imam, bukan malu nak azan, bukan malu nak bertudung. Itu malu tak betul tempat. Dia nak malu dengan Allah. Malulah kalau lambat-lambat sembahyangnya. Malulah kalau dia sembahyang tak nutup aurat. Malulah kalau dia sembahyang tak reti makan duduk dan sebagainya. Itu patut malu dengan Allah. Al-haya'u. Yang kelima, hudurul qalb. Artinya apa? Hatinya ingatkan Allah Ta'ala. Dia sedar Allahu Akbar, dia sedang memuji Allah Ta'ala. Sami Allahu liman hamidah, dia sedar bahawa dia itu sedang didengar oleh Allah. Allah dengar apa yang dia apa yang dicakapnya. Lalu dia pun memuji Allah Ta'ala. Itu namanya hudurul qalb. Hadir hatinya. Dan yang keenam, alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah, syukur. Dia mengucapkan syukur. Kerana bukan semua orang boleh sembahyang. Semua ke manusia, orang beriman tu boleh sembahyang. Semua orang boleh sembahyang tak? Tak semua. Kadang-kadang dia sakit, terdaik, tak boleh sembahyang. Kadang-kadang dia saja tak siur nak sembahyang. Ada tak jenis orang itu? Bukan semua orang sembahyang. Contoh dia membuat alhamdulillah, boleh sembahyang. Itu 6 perkara. Nakkan khusyuk dan sembahyang ya. Kalau tak khusyuk, tunggulah nanti akan dimasukkan dalam wail namanya. Fawailul lil musallin. Alright. Ada siapa nak bangkang? Tak ada. Kemudian lagi firman Allah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kalau salah, kabur lah. Siapa yang hafal tu? Saya tak hafal. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Surah Maryam ayat 59. Cakap lagi apa? Maka tinggallah. Tinggallah. Kemudian daripada mereka itu oleh ketinggalan daripada anak cucu mereka. Ketinggalan daripada anak cucu mereka itu yang mensia-siakan mereka itu akan sembahyang dengan meninggalkan akan dia dan mengikut mereka itu akan barang yang diperkenankan oleh nafsu mereka itu. Tak nak sembahyang kan ikut hawa nafsu. Malas sembahyang.
Buang masa aja ini. Tunduk bangkit. Penat je. Tu ikut hawa nafsu ya. Baik aku menari kita. Orang sembahyang dia nari. Ya, baik aku berjoget dan dia berjoget. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Punya lebih bingung. Dari Melaka pergi Pahang, apa cekih singgah ke Johor perginya? Patutnya dari Melaka ke Pahang ikut mana? Ke mana? Ha? Ikut bahau ya, ikut bahau. Ha. Ke Gemat. Boleh sampai ke Pahang. Ini singgah ke Johor perginya. Ha ya. Jadi tengah sembahyang tu. Ha. Orang sembahyang dia nari. Dan untuk mereka itu akan barang yang berkenan oleh nafsu mereka. Nafsu tu dia berkenan yang baik-baik ke yang jahat-jahat? Apa kerja nafsu? Sentiasa menyeru kepada kejahatan. Ya ke tak? Ada bangkangan nafsu tu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Mana tahu? Allah khabar. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Tuan-tuan dan puan-puan, nafsu ada 7 perangkat. Ada 7 perangkat. Yang pertama dia panggil amarah. Itu yang ajak kejahatan tu. Bila orang yang terpengaruh dengan nafsu amarah tu, yang diselubungi oleh nafsu amarah tu, dia ngajak orang buat jahat je. Dia buat jahat, ngajak orang lain pula buat jahat. Tak ada kebaikan bagi diri dia. Kalau ada sikit kebaikan, ada kesedaran sikit, itu dia panggil lawamah. Itu yang kedua, lawamah. Dia sedar sikit, tapi tak lama. Lepas itu dah balik buat jahat. Sedar buat baik, lepas itu buat jahat balik. Itu lawamah. Sebab itu orang yang dalam lawamah ni kena bergaul dengan mereka-mereka yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Itu gunanya bersahabat tu. Bersahabat dengan orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Ya, itu yang kedua. Lawamah. Yang tiga namanya mulhimah. Ya, mulhimah. Ini dah tetap dapat ilham. Ya, bukan muhimmah. Muhimmah nama kitab. Ini mulhimah. Dia dah tetap. Semayangnya tetap. Ngajinya tetap. Zikirnya tetap. Baca Qurannya tetap. Tapi tak sono. Luaran dia saja tetap. Tapi hati tak seronok. Kalau ngaji nak lekas habis. Kalau Ustaz Ibrahim ngajar nak lekas habis je. Jangan lama-lama. Tak ada nunggunya katanya. Baca Quran nak lekas habis. Kalau tu imam semayang, mesti baca yang pendek-pendek je. Nak lekas habis. Kenapa? Dia tak seronok. Tak ada dapat kemanisan iman. Itu dia mulhimah namanya. Tahu? Mulhimah. Yang keempat, ini baru dijamin syurga. Nafsu yang keempat tu dijamin syurga. Iaitu mutmainnah. Sebut. Mutmainnah. Mutmainnah. Dengar benda non tu. Mutmainnah. Ya. Iaitu memang dijamin syurga. Mana tahu? Allah khabar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai mereka-mereka yang memiliki nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Nampak? Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hamba, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Sampai tak anda angkat tangan. Jadi paling koman, paling kudi, paling rendah, mesti kita memiliki nafsul mutmainnah. Atas lagi tu lagi hebatlah. Atas lagi yang kelima namanya apa? Yang kelima namanya apa? Radiyah. Radiyah tu bukan nama orang. Redha. Dia redha dengan Allah Ta'ala. Apa yang Allah lakukan kepada dia itu redha belakang dia. Allah bagi dia jadi perempuan, redha. Allah jadi dia lelaki, dia redha. Ada dah orang lelaki tak redha jadi lelaki? Ada dah? Orang lelaki nak jadi perempuan, ada dah? Ada. Dia tak redha lah tu. Nafsu dia redha aja. Apa saja Allah tentu kepada dia redha. Allah jadikan saya, ini saya, redha lah tu.
Kalau boleh saya ni, tak usah jadi saya kalau boleh, tapi kena redha. Jadinya saya ni ustaz. Alhamdulillah. Jadi ustaz Padahal saya bukan ada pendidikan agama secara formal. Saya ni apa kerja dulu asalnya? Masa muda apa kerja saya? Cikgu. Kena jadi ustaz pula. Alhamdulillah. Redha dengan ketentuan Allah Taala. Boleh tak Allah jadikan saya ni orang lain? Daripada ustaz boleh tak? Boleh. Itu dia. Makam redha. Nafsu redha. Saya ni tuan-tuan, dia tengok tuan-tuan. Ada tak muka tok bawang? Muka saya ni ada tak muka tok bawang? Ada. Ya. Kalau saya jadi tok bawang, macam? Macam tuan-tuan? Perempuan? Saya tak ada kemari ni. Duduk rumah aja. Tuan-tuan dan perempuan pergi jumpa saya. Tolonglah tok bawang. Bini saya lari di rumah. Saya pun jampi. Wahai Kemah, bukan Kemah itu Kemah lain Wahai Kemah, aku tahu asal usul kamu. Kamu asal dari ayah yang hina. Kamu lupakan makanan kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan ibu bapa kamu, baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esoknya nonong Kemah datang jumpa dia. Ada nak belajar ni? Ada yang nak belajar ni? Berhenti ni Bukan betul tu. Saya lombok-lombok je tu. Itu jadi tok bawang. Mujur lah tak jadi tok bawang. Allah jadikan saya ni ustaz. Dapatlah memberi ilmu kepada orang ramai. Kerana itu, kalau saya padam masuk, mudah-mudahan ilmu yang saya ajar tu boleh diamalkan oleh orang yang mendengarnya. Itu sebab saya ni patutnya duduk rehat je. Tapi tak boleh. Kerana apabila mati seorang anak Adam tu putus segala amalannya. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin. Apabila mati seorang anak Adam itu putus segala amalnya kecuali 3. Illa min sadaqatin jariyatin. Melainkan sedekah yang panjang kegunaannya. Atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan yang saya ajar pagi ni memberi manfaat. Itu saya suka ngajar. Jauh datang dari kampung mari sejam tu sampai tau. Tambah kereta tu laju, drivernya slow. Saya datang 7.30, 9 lebih baru sampai Bermula dari rumah tu 7.30 pagi tu. Tapi slow aja Itu boleh sampai alhamdulillah. Balik kantor tak boleh. Itu ilmu yang memberi manfaat. Awalidin salihin yad'ula, atau anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan bagi kedua ibu bapa ini. Itu 3 kita tinggal. Mudah-mudahan anak-anak saya jadi soleh lah. Bukanlah soleh benar, tapi mudah-mudahan jadi soleh tu okey lah. Seorang-orangnya semayang, kita tak ada risau dengan dia. Itu dia. Itu radiyah. Nafsu radiyah. Yang kelima. Yang keenam, mardiyah. Mardiyah tu ketiga apa? Allah redha. Apa saja dia buat Allah redha. Itu mardiyah. Nafsu para sahabat tu mardiyah lah. Sayyidina Umar tu dia lalu ikut satu lorong tu, syaitan tak lalu ikut itu. Kerana dia sentiasa dalam keredaan Allah SWT. Yang ketujuh, kamilah. Kamilah. Sempurna. Itu bukan kita. Yang sempurna siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 7. Apa ni? Yang pertama amarah. Yang kedua lawamah. Yang ketiga mulhimah. Yang keempat yang jamin syurga apa? Mutmainnah. Yang kelima radiyah. Yang keenam mardiyah. Yang ketujuh kamilah. Kamilah ni kita boleh sebut je lah. Kita bukan dapat pun nak berusaha boleh tak salah. Tapi yang tentu dapat kamilah tu rasul-rasul. Itu kamilah. Sempurna. Itu dah. Jangan ikut hawa nafsu aja. Ini ayat yang tadi apa itu lah. Apa kata dia? Dia tak nak mengerjakan ibadah kerana dia ikut hawa nafsu dia. Mengikut mereka itu akan barang yang diperkenan oleh nafsu mereka itu. Maka lagi akan jatuh sekalian mereka itu ke dalam lubuk neraka. Siapa nak? Dia akan masuk neraka.
Itu ayat surah Maryam tadi ya. Dan sabda Nabi itu ayat tadi ayat Quran 2 tadi. Yang ketiga ini sabda Nabi. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, wahai Bilal, aqimis shalah wa arihna biha min hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa burhanan wa najata yaumal qiyamah wa man lam yukhafizu 'alaiha lam yakul lahu nura wala burhanan wala nakhatun wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa hamman wa qarun wa abibin khalaf wa ubay ibn khalaf ya Ubay ibn Khalaf. Wahai Bilal, Bilal siapa? Sahabat Nabi. Ya. Kulitnya hitam ke putih Bilal tu? Hitam. Ya. Bukan handsome. Tapi Nabi sayang gunakan dia. Ya. Kenapa? Dia mempertahankan imannya. Ya. Dihempuk dada tu dengan batu. Dijemur di tengah panas. Diikat kaki tangan. Suruh dia kembali kepada menyembah berhala. Tapi apa jawab dia? Ahadun tu bukan akhir ahad. Artinya esa. Allah Maha Esa. Itu dia mempertahankan imannya. Sehinggalah dia ditebus oleh Abu Bakar daripada menjadi hamba. Yang menyeksa itu Tuhan dia. Itu Bilal. Rasul sayangkan dia. Sangat sayang ke dia. Sebab itu dia lantik dia sebagai apa? Muazzin yang pertama. Ya. Itu Bilal ya. Muazzin yang pertama. Itu dia panggil Bilal. Ini Bilal ni sahabat besar ya. Masuk syurga tanpa hisab juga. Kenapa? Rasul tanya. Wahai Bilal. Apa amalan kamu? Aku dengar kasut kamu purong dalam syurga. Dia dengar dalam syurga. Artinya jamin masuk syurga tu. Apa jawab Bilal? Aku tak ada banyak amalan ya Rasulullah. Tapi setiap kali aku habis uduk, aku akan ambil uduk. Habis je uduk, aku akan terus ambil sembahyang. Itu aku sembahyang 2 rakaat sunat uduk. Itu saja amalannya. Rasul pun seronok dengarnya. Betul tu ya. Dia dijamin masuk syurga tu. Itu Bilal. Kita ada siapa jamin masuk syurga? Ada siapa nyaminnya? Siapa tak ada nyaminnya? Mudah-mudahan kita dapat syurga. Bukan untuk syurga, jangan nyangit tapi nak balik. Aku kalau mati orang syurga mana agaknya kan? Syurga Firdaus ke, syurga Adnan ke, Jannatul Na'im ke, Darussalam ke, jangan perasan. Tahu perasan? SS, apa SS? Syok sendiri. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat. Allah dapat syurga ya. Alright. Itu dia. Hai Bilal. Diri olehmu. Artinya buat. Berdiri. Semayang tu dirikan. Bukan dengan niat aja. Ada tak tarekat-tarekat yang semayang dengan niat aja? Ada ke tak? Betul ke salah tu? Salah. Kerana semayang tu ada berdiri, ada rukun, ada i'tidal, ada sujud. Rasul-rasul semua begitu. Sahabat-sahabat begitu juga. Ada sembahyang ikut niat aja. Dia baca hadis betul innamal a'malu binniyat. Hadis ya. Daripada bukan dia salah gunakan hadis tu ya. Tak betul tu. Mana ada sembahyang dengan niat? Dan sembahyang mesti didirikan. Itu gini baca Bilal tu ya. Dirikan kamu akan sembahyang. Dan senang olehmu akan hati. Senangkan hati tu. Jangan berapa-apa. Jangan kelang kabut. Jangan belojo. Senangkan hati tu. Dan senang olehmu akan hati kita dengan memelihara akan dia. Kalau kita boleh pelihara sembahyang, senang hati kita. Kalau boleh pelihara sembahyang tu, tak tinggal sembahyang. Tenang tak? Tengok ulama-ulama dulu-dulu. Jangan tengok ulama sekarang ni. Ulama dulu-dulu. Tenang dah apa je.
Kita tengok dia pun macam terubat je tengok ya. Saya tengok tok guru saya, tenang macam rupanya tau. Senyum je dia. Umur dah 1 tahun dah. Ni senyum je dah. Tenang. Berseri wajahnya. Walaupun dah tua. Jangan tengok saya berserabut rupanya. Bertambah melupa rasanya. Ini nak tengok ulama-ulama dulu ya. Tenang je. Dengan memelihara akan dia. Nak pelihara sembahyang tu. Barang siapa memelihara ia atasnya, nescaya adalah ia baginya nur. Ada percaya, berseri. Nur iman. Dan tanda kelepasan dan lepas daripada sentosa, daripada murka Allah Ta'ala. Allah tak murka dengan dia. Dan azabnya pada hari kiamat. Dan barang siapa tiada memelihara atasnya, ini orang tak semayang. Tak ada pelihara. Kadang semayang, kadang tidak, kadang lambat, kadang cepat. Kadang ikut waktu, kadang tidak. Tidak memelihara. Barang siapa tiada memelihara atasnya, nescaya tiada ia baginya nur, tak ada cahaya. Itu kita tengok kadang-kadang orang tua, tapi tengok dia tu berserabut rupanya, ya ke tak? Tak ada cahaya, tak ada ketenangan jiwanya. Kira nak metor aja, walaupun dah tua. Ya. Tidak ada cahaya baginya. Orang yang melihara semayang tu bercahaya-cahaya rupanya, berseri-seri wajahnya. Nescaya tiada ia baginya nur dan tiada tanda kelepasan. Dia tak tahu. Dia nak merampui saja. Bila nak masuk syurga saja, tiada kelepasan pada hari kiamat. Serta Fir'aun, dia nanti hari kiamat nanti berserta dengan Fir'aun. Fir'aun di mana? Syurga ke neraka? Neraka. Dan Haman. Haman tu apa? Haman tu penasihat Fir'aun ya. Itu namanya Haman. Dan Qarun tu apa? Qarun tu siapa? Menteri Keuangan Fir'aun ya. Tu Qarun ya, Menteri Keuangan Fir'aun. Kaya ke miskin Qarun tu? Punyalah kaya ya. Kunci peti besinya ada 500 buah. Kunci aja 500 kunci tu. Mengandungi harta-harta dia tu. Ada kunci dalam peti tu. 500 peti tu. Itu namanya Qarun ya. Akhirnya ditenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Itu Qarun. Dan Ubay anak Khalaf. Ubay bin Khalaf. Mana tak? Nak ikut Fir'aun ke? Nak ikut Haman ke? Nak ikut Qarun ke? Nak ikut Ubay bin Khalaf? Mana tak? Nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Ya Allah, nak ikut siapa? Nak ikut Haji Ibrahim? Jangan. Ikut siapa? Ikut Muhammad bin Abdullah ya. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa nyuruh? Siapa nyuruh ikut Nabi? Allah suruh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu tu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Jadi ikut Rasul. Sembahyang ikut Rasul, puasa ikut Rasul, perjuangan ikut Rasul, apa saja kena ikut Rasul ya. Baik. Lagi apa? Cuba hadis ya. Ya. Ubay bin Khalaf ni orang musyrikin lah. Dia tak boleh kata sahabat dia beriman. Ini tak beriman, tapi di zaman Rasul tu. Ubay bin Khalaf ni. Memang dia geng Abu Lahab. Geng Abu Lahab ni geng apa ni ya. Zaman Rasul tu ada Ubay bin Khalaf namanya. Menentang perjuangan Rasul ya. Bukan zaman Fir'aun tau. Ubay bin Khalaf. Baik, ini hadis meriwayat akan dia oleh Imam Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Terkenal dengan ulama ni ya, Imam Ahmad. Dan telah berkata Syekh Ahmad Hijazi. Dan ditentukan akan ini yang 4 dengan sebutan. Kerana adalah sekalian mereka itu 4 tadi tu ya.
beberapa kepala kepada segala kafir. 4 ni ketua kafir-kafir tu. Maka barang siapa meninggal dulu banyak zaman Rasul tu apa jualnya? Dia patung. Dan jika ia meninggalkan ia kerana kerajaannya, maka dia serta dengan Fir'aun. Kerana dia berkuasa. Fir'aun ni tuan-tuan dan puan-puan, akan nak demam. Semua pun tak corona. Umurnya 500 tahun, semua pun tak corona. Makin lama makin sihat, makin lama makin sihat, makin lama makin sihat. Sudahnya aku ni special kau ni ya. Aku ni bukan orang biasa ni. Sakit pun tak ada. Kawan-kawan banyak dah mati belakang. Macam-macam penyakit. Dia apa hidup? Lemah hidup, apa hidup. Semua kuat aja. Lama-lama dia rasa diri dia paling makin lama makin hebat, makin lama. Sudahnya dia mengatakan diri dia apa? Tuhan. Dia mengaku dirinya Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Berkata dia, aku ni adalah Tuhan kamu yang tertinggi. Siapa tak nak menerima? Siapa tak nak menerima akan dihukum. Daripada istana itu ada kawah. Kawah tu ada apa? Ada apa? Ada api. Dalam api tu ada apa? Ada air panas. Ada yang mengatakan minyak. Mana nak? Nak air nak minyak? Kalau masuk dalam air tu kena kebui. Kalau masuk dalam minyak tu kena goreng. Tak mana? Nak kena kebui ke nak kena goreng? Dua-dua tak nak ya. Itu keadaan berlaku ya. Yang masuk dalam tu siapa di antaranya? Masyitah. Ada dengar pernah cerita Isra Mi'raj? Yang masyitah. Nabi tercium bau yang sangat wangi. Apa bau wangi mana ni? Kata dia Jibril, itu dia kubur masyitah yang mempertahankan imannya daripada apa namanya ancaman Firaun. Itu dah siapa yang kerana kerjaannya ikut Firaun tu. Yang ketiga, dan jika meninggal ia akan dia kerana hartanya, maka ia adalah serta Qarun. Dia bersama dengan Qarun. Qarun tu orang yang kaya. Ahli perniagaan yang sangat kaya. Udahlah kaya kedekut lah tu. Pernah satu ketika, ni cerita Qarun tahu. Satu cerita Nabi Musa baru balik dari musafir. Nabi Musa tu sama dengan dia. Ya, budak-budak sahabat, kawan sama. Dari kecil lagi bermain-main sama. Pasal Nabi Musa tu anak angkat siapa? Anak angkat Firaun. Jadi duduk di sana bersama dengan Qarun. Kawan-kawan tu. Jadi bila dia balik dari musafir, dia hantar mesej. Tak macam mana dia hantar berita lah. Kalau kita sekarang ni SMS lah. Sekarang ini dalam masa itu mana ada SMS pun. Tapi dia mengatakan berita. Dia hantar berita bahawa dia akan balik. Nak berjumpa dengan Qarun. Qarun berseronok lah. Qarun tu menyediakan makanan untuk Musa. Untuk apa? Menjamu Musa. Diperintahkannya hamba dia tu. Dia orang kaya. Ada hamba. Disuruhnya hamba tu cari apa? Anjing yang paling kurus. Anjing yang kurap. Anjing yang berpenyakit. Suruh sembelih anjing tu dan masak anjing tu. Padahal baru jumpa tu. Dah lama tak jumpa. Patutnya rindu tu kan bagi anjing, bagi apa? Bagi apa? Patutnya bagi apa? Usaha ke? Bagi apa? Ayam ke? Ini dah anjing baginya. Benda yang haram suruh bagi. Dan hamba tu buat lah. Carinya anjing yang paling kurus, yang paling kuat, yang paling yang ada penyakit tu disembelih-sembelih. Itu? Apa dah? Kemudian datang Nabi Musa, dia pun jamu lah. Jamu gulai anjing tu. Entah apa gulai anjing, entahlah. Ya. Atau dia jamu nak makan lah. Dia nak ambil sudu nak makan je. Elok aja nak judu gulai anjing tu. Tiba-tiba anjing ni dah potong-potong tu. Hidup balik. Atas pinggan dia tu. Hidup atas pinggan. Menyala atas pinggan tu. Kau anjing. Oh ini rupa kamu ya Qarun, kata dia Nabi Musa.
Ini aku bilang kamu jamu aku anjing ya kata. Dia pun bangkit daripada itu. Karena dia Nabi dan Rasul, Allah selamatkan dia. Kalau kita siapa yang selamatkan kita? Makanlah kita. Ya. Kari anjing. Apa lauk kamu hari ini? Kari anjing. Ya. Itu Qarun ya. Menandakan dia itu sudah kaya, kerekut pula tu. Itu Qarun. Haman penasihatnya, penasihat Firaun. Dan kalau dia meninggalkan ia akan kerana hartanya, maka ia adalah Qarun. Ya. Dan meninggalkan ia akan dia kerana ilmunya, ya, kerana mulianya. Kerana mulianya, maka ia adalah Haman. Haman ni penasihat Firaun, ya. Penasihat Firaun. Jadi mana nak? Nak ikut siapa? Nak ikut Firaun ke? Nak ikut Qarun ke? Nak ikut Haman ke? Nak ikut apa Ubay bin Khalaf? Di mana? Mana semua tanda ya? Baik. Kemudian telah berkata seorang lelaki yang pada masa dahulu kala bagi iblis, ada lelaki ngapa pada iblis. Dulu boleh cakap dengan iblis tau. Aku berkenan bahawa ada aku seumpama engkau. Aku nak jadi macam kamu. Kata lelaki itu kepada iblis. Maka berkata iblis baginya, tinggal olehmu akan sembahyang dan jangan engkau bersumpah melainkan dusta. Bila bersumpah biar dusta. Jangan sembahyang. Tinggal sembahyang kalau nak ikut aku. Jadi siapa tak sembahyang tu, maknanya apa? Pengikut iblis lah orang tak sembahyang tu. Pengikut iblis tu. Esok di akhirat nanti dia akan dibangkitkan seperti babi. Benar? Orang tak sembahyang tu akan dibangkitkan seperti babi. Udah jadi babi tu, dibelenggu kaki tangan tu. Apa tu belenggu? Diikat kaki tangan tu. Dengan muka-muka yang dengan kepala-kepala diikat dengan kaki tangan tu. Dengan belenggu akhirat. Kemudian dihalau daripada kubur kepada masyar. Tak ada kenderaan. Dia jadi dihalau, dihempuk dari belakang. Kemudian dia akan masuk dalam neraka namanya Saqar. Apa nama nerakanya tuan-tuan dan puan? Saqar. Sin Qaf Ra. Neraka ada 7. Ingat ni. Syurga ada berapa? 8. Neraka ada 7. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar, yang saya sebut kejap tadi ya, Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Sebab betul Sa'ir bukan syair ya, Sa'ir, bukan syah. Syair itu berlaku. Ada seorang perempuan cantik, ia duduk di pondok Ar-Ridwan. Itu syair. Ini Sa'ir. Untuk orang yang menerima kitab dengan dari belakang dia. Nanti masuk dalam neraka namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Laza. Laza, lam, za, ya tak titik. Laza. Kalla innaha laza. Itu 7 neraka. Yang mana dah? Tuan-tuan dan puan tak yang mana? Pilihlah salah satu. Ya. Itu neraka. Apa nama? Saqar namanya. Jadi orang ni akan dimasuk dalam neraka ni. Di antaranya apa? Kerana kata iblis dia. Iblis khabar pada dia. Kalau kamu nak ikut aku, jangan sembahyang. Atau kalau bila kamu sumpah dosa. Tipu. Nanti kamu ikut aku tu. Kamu sama dengan aku nanti. Ya? Dan tersebut pada hadis lain pula. Berkata malaikat bagi orang yang meninggalkan sembahyang subuh. Ya, apa gelarnya? Di gelarnya ya fajir. Fajir, apa tu fajir? Orang yang derhaka. Orang zalim. Fajir. Fajir tu jangan ada anak subuh nama Fajir ya. Fajar tak apa, Fajir tak boleh. Fajir tu orang yang derhaka kepada Allah Taala. Dan berkata bagi orang yang meninggalkan sembahyang zuhur, ya khasir. Apa khasir? Wahai yang rugi. Khasir tu rugi. Orang rugi ke mana perginya tuan-tuan dan puan? Kalau rugi esok, pergi ke mana di akhirat esok? Neraka lah. Itu orang rugi. Jangan kita nak jadi orang rugi, kita nak jadi orang beruntung. Kalau beruntung, baru dapat syurga ya. Kalau rugi, jadi khasir jadinya.
Dan berkata ia bagi orang yang meninggalkan sembahyang asar. Dia kata apa? Ya, apa tu? Ya asi. Ain rupanya. Ya asi. Artinya orang yang jahat. Ya, asi itu artinya jahat tau. Itu orang yang meninggal sembahyang asar. Dan berkata ia bagi orang yang meninggalkan sembahyang maghrib, ya kafir. Itu kafir. Kafir kita tak boleh ya. Artinya wahai kafir. Dan berkata ia bagi orang yang meninggalkan sembahyang isya, apa? Ya musabbi'. Ya mudayyi'. Lagi? Dai'ika Allah. Ya. Betul? Dai'ika Allah. Ya mudayyi', dai'ika Allah. Kamu apa? Mensia-siakan Allah Ta'ala. Dai' itu mensia-siakan. Kamu mensia-siakan sembahyang, maka telah mensia-siakan ia akan dikau oleh Allah. Allah akan mensia-siakan dia. Tak ada bagi dia manfaat, tak rugi apa dia. Itu gelarannya. Malaikat gelorkan dia kalau tinggal sembahyang tu, sengaja tak nak sembahyang. Sebab dalam hadis Nabi kata, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia telah nyata kafirnya. Jadi jangan sengaja-sengaja. Kalau dulu-dulu ada meninggal sembahyang apa buat? Tuan-tuan yang membuat apa buat? Qadha balik ya. Tengok umur dah berapa sekarang ni. Start sembahyang umur berapa? Cari berapa kali kata kena-kena. Nak dikira tu tak? Dan dikayakan orang akan bahawasanya Nabi Isa AS telah lalu ia atas satu kampung yang banyak air, sungai banyak. Dia lalu ke kampung tu ada sungai. Ya, ada sungai tu. Mana dia? Kampung yang yang banyak air sungai yang ada pada itu kampung. Dan pohon kayu pun subur, kampung subur, sungai air yang banyak. Ya, ada pokok-pokok, macam-macam pokok ada, pokok mutan ada, pokok durian ada, pokok manggis ada, pokok dukung ada. Pada kampung pun banyak juga. Maka memulia akan Nabi Isa itu. Nabi puji Allah. Akan ahli kampung itu. Ya, puji Allah dan juga ahli-ahli kampung. Alhamdulillah orang kampung ni rajin, banyak dia ayurnya, banyak buah-buahannya. Maka tercengang Nabi Isa daripada elok taat mereka itu. Tengok orang kampung tu taat belaka. Mayang tak tinggal, nutup aurat tak tinggal, puasa tak tinggal, taat belaka. Kemudian pada waktu lain dia lalu pula ikut itu juga. Dia lalu situ balik, datang balik. Ya. Kemudian lalu pula ia pada itu kampung kemudian daripada 3 tahun lepas itu dia balik kampung itu. Maka melihat ia akan kering segala pohon kayunya. Pokok-pokok semua dah jadi banyo. Tahu banyo? Dah kering belakang. Pokok kering dipanggil apa? Banyo. Orang Gajah itu banyo. Ya, orang Jiliang ni apa kata? Banir agaknya lah ya, Banir. Di kampung tu ada satu kampung namanya Banir tu. Kita panggil Banir tu. Saya lah panggil Banir tu. Dah kering sekali pokok-pokok tu. Tak ada lagi buah-buah, tak ada. Air pun tak ada. Dan air sungainya kering ya. Kering segala pohon kayu dan air sungainya. Maka tercengang Nabi Isa daripada demikian kering itu. Maka dia nanya Tuhan, mewahyu Allah Ta'ala kepadanya. Tuhan menjawab, sesungguhnya telah lalu pada ini kampung oleh seorang lelaki. Orang tu lalu je, bukan duduk situ pun. Oleh seorang lelaki. Sesungguhnya telah lalu pada ini kampung oleh seorang lelaki yang meninggal ia akan sembahyang. Maka membasuh ia akan mukanya pada sungai ni. Dia basuh muka di sungai ni. Maka jadi kering air sungai tu. Langsung tak ada mengalir air ya. Kering lama, tinggal pasir. Kering sungai ni.
Dan pohon kayu yang di kampung ini juga pohon kayu itu tak dapat air. Dan pohon kayu yang pada kampung itu maka jadi binasalah itu kampung. Dengan sebab yang demikian itu. Sebab apa? Sebab meninggalkan sembahyang. Itu zaman itulah. Zaman itu Allah hukum kejap-kejap itu aja ya. Jadi kering kita aja itu. Zaman sekarang ni tak ada. Jadi Allah tangguhkan ya. Allah tangguhkan hukuman. So, tak ada apa-apa. Orang tinggal sembahyang tak pula cabik telinga sebelah. Orang tinggal sembahyang tak ada apa capik kakinya sebelah. Tak ada. Elok je. Kaya-kaya pun ada. Senang lenang je. Itu Allah tangguhkan. Tapi di akhirat esok baru terima. Zaman Nabi dulu begitulah. On the spot Allah apa? Hukum ya. Ini begitu ke? Kering. Ini sungai. Dan pokok kayu itu kering. Pada kampung itu maka jadi binasalah itu kampung dengan sebab yang demikian itu. Hai Isa. Allah ngapa Nabi Isa? Hai Isa. Tatkala adalah tinggal sembahyang itu sebab bagi roboh agama, saya adalah ia pula sebab bagi roboh dunia ni pula ya. Karena memang siapa meninggalkan sembahyang dia merobohkan agama. Ada hadis apa tu? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Mana dia? Bahawa sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Meruntuhkan agama. Orang yang tak sembahyang tu. Siapa yang meruntuhkan agama tu? Kadang-kadang diri kita peruntuh agama tu. Kadang-kadang isteri kita peruntuh agama tu. Sebantai tidur orang kita. Pokoknya tidur dengan orang yang peruntuh agama. Kadang-kadang suami kita peruntuh agama tu. Jadi benih kepada anak-anak kita. Pokoknya kita dapat benih peruntuk agama. Kadang-kadang cucu kita dan sebagainya. Orang tak sembahyang jadi peruntuk agama. Ya, kita ingat peruntuk agama ni Benjamin Netanyahu. Tahu kenal? Siapa Benjamin Netanyahu? Rasul tak sebut pun. Rasul tak sebut Benjamin Netanyahu. Peruntuk agama tu orang tak sembahyang. Bukan Benjamin Netanyahu tu memang dia meruntuk agama. Dia ngebom orang Hamas tu. Orang Gaza tu dibomnya. Saya di dunia pun dia akan roboh juga. Dan telah menurun Allah Ta'ala di dalam setengah daripada segala kitabnya. Demikian bunyinya. Tariqas salata mal'un. Wajaruhu an radhi bihi mal'un. Walaula anni hakimun adilun. Laqultu lakullu min yakhruju min tahrihi mal'un. Siapa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala? Tengok. Ila yaumil qiyamah. Artinya bermula orang yang meninggalkan akan sembahyang itu dilaknat. Apa dilaknat? Allah kutuk dia. Celaka kamu. Itu kena laknat ya. Dilaknat. Siapa melaknatnya? Allah. Orang yang meninggalkan sembahyang itu dilaknat akan dia. Artinya dijauhkan dia daripada rahmat Allah. Tak dapat rahmat. Bila dapat rahmat dapat syurga kan? Bila Allah tak bagi rahmat, dapat kita dapat syurga? Tak dapat. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. Ini tak dapat. Dan orang yang berjiran dengan dia, jika ia redha dengan dia berjiran dengan orang tak sembahyang, dia redha betul bukan baik dengan dia, berpeluk-peluk, bersalam-salam, bermesra-mesra, redha dengan dia tak sembahyang, juga dilaknat. Redha dengan dia, kenapa? Ia pun dilaknat akan dia juga. Dan jikalau tiada aku, apa tu? Aku, apa tu? Ini aku, tiada aku ini bakun. Apa bakun tak? Aku ini hakim. Aku ini hakim yang adil. Allah tu hakim yang adil. Nescaya aku kata bermula tiap-tiap yang keluar daripada anak cucunya dua
Apa tu? Dilaknat. Dilaknat akan dia. Semuanya hingga hari kiamat. Itu untuk orang tak sembahyang. Ya, orang tak sembahyang dilaknat Allah. Jiran yang tak sembahyang pun dilaknat Allah. Kalau orang tu pun berbaik-baik dengan jiran pun dilaknat Allah juga. Dia sama-sama dapat laknat dari Allah Taala. Begitu juga keturunan dia yang jenis tak sembahyang. Kalau dia redha dengan ketentuannya, dilaknat Allah Taala. Dan tersebut pada hadis bahwasanya Jibril dan Mikail alaihissalam berkata kepadanya. Apa kata hadis ni? Sikit lagi tuan. Berkata kepadanya. Man taraka salata fa huwa mal'un fi Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran wal Furqan wal Furqan. Man taraka salat, siapa meninggalkan sembahyang, fa huwa mal'un, dan mereka itu akan dilaknat. Fi Taurat, dalam kitab Taurat tersebut. Wal Injil, dalam kitab Injil ada. Wal Zabur, dan kitab Zabur ada. Wal Furqan, Furqan tu Quran ya. Nama Quran yang lain adalah Furqan ya. Yang membeza antara hak yang batil, itu namanya Furqan. Tengok resmi maknanya. Barang siapa meninggal akan sembahyang, maka dia dilaknat. Dia dilaknat. Dia di dalam Taurat, Injil. Injil itu kitab siapa? Kitab orang Nasrani. Taurat kitab siapa? Kitab siapa Taurat? Kitab zaman Firaun, zaman Nabi Musa. Kemudian Zabur zaman Nabi apa? Zaman Nabi Daud. Zabur. Dan Furqan. Furqan zaman siapa? Zaman kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi empat kitab yang ada tu melaknat orang yang tak sembahyang ya. Itu apanya hebatnya perintah sembahyang tu. Beratnya perintah sembahyang tu. Dan tersebut dalam hadis lain pula, man taraka shalah la qadiyallahu wa huwa alaihi adyan. Ghadban, alaihi ghadban. Barang siapa meninggalkan dia akan sembahyang, nescaya bertemu ia akan Allah. Padahal bermula Allah iaitu sangat murka atasnya. Ghadban itu murka sangat ya. Allah murka dengan dia. Jadi maknanya sembahyang tu penting benar. Jangan tinggal langsung. Jangan lambat-lambat. Jangan sambil lewa aja. Mesti diambil berat nombor satu. Buat sembahyang ya. Kerana ibadah yang akan pertama diperiksa oleh Allah Ta'ala tu mesti sembahyang lah. Itu yang pertama kali ya. Sembahyang nombor satu. Lepas tu baru dicek zakat, baru dicek puasa dan sebagainya. Dan memadalah dengan ayat dan hadis ini peringatan dan nasihat bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Orang yang takwa, ini dah mesti mendirikan sembahyang. Takutkan Allah Ta'ala dan seksanya. Kita tak lalu nohornya seksa neraka. Siapa lalu nohor seksa neraka kata kan? Saya nak tengok mana orang yang tahan seksa neraka. Lantaklah tak ada aku siapa yang masuk neraka lah. Jadi siapa yang tak tahan. Jadi kita jangan cari jalan supaya dapat masuk neraka. Kita kalau dapat elakkan diri daripada neraka ya. Alright, cukup. Akan datang kita akan baca surah lain, tajuk lain. Tentang zakat pula ya. Kita akan datang zakat. Baik. Ke sebelah dah. Sekian dulu pembacaan kita pada pagi ini. Bukannya ngajar pun, baca aja ya. Ada kebaikannya, terimalah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau faham, ya. Tanya itu tanda Allah sayang kita tu. Allah bagi kita faham. Kalau tak faham juga, itu bukan salah tuan-tuan dan puan. Salah saya. Salah saya tak erti ngajar. Jadi ustaz ke jadi cikgu ke memang kena aja, dia aja kena. Kalau semua dapat, apa? Murid-muridnya pandai. Semua pandai lah ke? Kalau tak dapat, kalau semua tak dapat, jenuh tak faham. Itu kenapa? Kerana cikgunya bodoh. Jadi cikgu tak dapat kredit apa-apa ya. Tapi murid yang untuknya.
Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Setuju belakang lah tu? Alright. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada, silakan. Kuat sikit ya, saya pekak ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Syarat masuk surga iman dan amal soleh. Ya. Boleh tak kalau kita ni mengharapkan amalan yang kita bawa tu nak dapat rahmat Allah? Harap tak apa, memang nak ada harap. Harap tapi bukan garanti. Bukan yakin ya. Harap tak apa, memang suruh kita harap tu. Nah, dia dalam hidup ni dia mesti ada harap, mesti ada takut. Nak dua-dua tu, masa tengah sehat ni. Takut dan harap. Takutkan siksa Allah, harapkan keampunan Allah Taala. Boleh tak apa. Harapkan syurga. Tapi bukan kerana syurga, tak boleh. Ada faham tak antara harap dengan kerana? Kalau kerana syurga, kalau tak ada syurga aku tak nak sembahyang. Tak boleh maksudnya. Kalau tak ada syurga aku tak nak taat. Dia mesti aku harap dapat syurga. Aku harap Allah ampunkan dosa. Itu boleh ya. Okey. Terjawab ke tak soalan tadi? Alhamdulillah. Lagi? Tapi bila dah mati, nak mati tengah nazak tu, tak ada lagi takut. Takut hilang. Mesti harapnya 100%. Harap betul-betul ya. Dia dekat nak. Kita dekat nak nazak ni tau. Dekat. Udah terdekat. Jangan takut lagi dah. Takut hilang. Mesti berharap 100% ya. Okey, lagi? Habis. 5 kali habis. Habis tu. Sekian dulu. Dia seorang yang besar pahala. Kerana dia nanya, dalam majlis ilmu seperti ini, yang paling besar pahalanya orang yang bertanya. Yang kedua, orang yang menjawab. Tapi kalau dia nanya, dia jawab. Dia nanya, dia jawab. Dia nanya, dia jawab. Dia nanya, dia jawab. Siapa banyak pahala? Orang jawab lah. Dia nombor dua. Tapi banyak kali. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.